Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you? Okay. Alhamdulillah. Syukur kita kepada Ilahi. Jadi hadir pada hari ini kita telah sama-sama menunaikan solat zuhur secara berjamaah. Jadi apa khabar semua? Sihat? Jadi harapan saya tuan-tuan dan puan-puan, ahli keluarga tuan-tuan dan puan-puan, iman dan takwa tuan-tuan semua sihat sejahtera juga. Jadi pada hari ini kita berada pada hari kedua pekan sunnah di Masjid Awi ini. Dan slot kita yang seterusnya adalah yang diberi nama bicara mu'alaf. Bicara mu'alaf bukan perbicaraan mu'alaf. Alright, seperti mana yang tuan-tuan dan puan sudah lihat, di atas pentas kita bersama saya ni ada dua orang panel. Panel yang pertama adalah Encik Abu Talib Cu Abu yang handsome di ujung sana. Okay. Selamat datang. Dan yang baru sampai daripada KL semalam iaitu Encik Muhammad Gerald Chin Wahid. Betul ya, saya sebut. Okay. Dan dua orang panel ini telah dipilih sesuai dengan tajuk kita pada hari ini. Dan untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan, sesi kita pada petang ini akan terbagi kepada 3 pusingan. Dan setiap pusingan jawab soalan sekali. Dan satu soalan itu dalam 10 minit. Cukup? Kan nak tambah? Lebih cukup, okey. Alright. Jadi untuk soalan pertama kita mulakan dengan panel yang pertama dulu, Encik Talib. Ya, Encik Talib, boleh ya? Alright. Saya mulakan soalan pertama kepada panel yang pertama. Jadi aslam tasdik, peluklah Islam dan kamu akan selamat. Jadi ramai yang telah peluk Islam ataupun memilih untuk kembali kepada Islam agar selamat dunia dan akhirat. Tapi ada juga yang pilih untuk meluk Islam sebab nak kahwin. Jadi soalan kepada Encik Talib, selain daripada minta perkenalkan diri sikit, saya nak minta supaya Encik Talib boleh terangkan sikit bagaimana dan sebab mengapa Encik Talib memilih untuk kembali kepada Islam. Jadi dipersilakan dulu. Tapi sebelum itu pengumuman, peserta street dakwah sila berkumpul di booth MRM sebelah meja urus dia. Okey, kita kembali kepada Encik Talib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Firman Allah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan musyrik. Ali Imran ayat 102. Terima kasih kepada moderator, kepada pengurusi majlis, dan terima kasih juga kepada Jabatan Mufti Negeri Polis. So bagi saya ada peluang untuk share pengalaman saya. Dan tadi saya keluarkan ayat Al-Quran ini adalah pesan daripada sahabat saya, supaya kata sedikit semangat untuk berkongsi dengan saudara dan saudari sekalian tentang ayat Al-Quran tadi.
Lepas tu tentang hadis untuk ayat Al-Quran tadi, Ibnu Abi Hatim meriwayatkan daripada Abdullah Ibnu Mas'ud. Ia berkata, agak dia Allah ditaati dan tidak ditentang, diingat dan tidak dilupakan, disyukur dan tidak diingkari. Isnad ini sahih. Dan lagi saya nak bawakan satu ayat Al-Quran. Zalika kitabullah raiba fihi hudan lil muttaqin. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Al-Baqarah ayat yang kedua. So bagi hadisnya diceritakan bahawa Umar bin Al-Khattab pernah bertanya kepada Ubay bin Ka'ab mengenai takwa. Maka Ubay bertanya kepadanya, tidakkah engkau pernah melewati, bermaksud melalui jalan yang berduri? Umar menjawab, ya. Ubay bertanya lagi, lalu apa yang engkau kerjakan? Umar menjawab, aku berusaha keras dan bekerja sungguh-sungguh untuk menghindari. Kemudian Ubay menuntutkan yang demikian itu adalah takwa. Riwayat oleh Qutubi dan Ibnu Katsir dalam kitab mereka. Soalan tadi, minta maaf. Nama saya Abu Talib Chu bin Abdullah. So tadi Abang yang bagi tahu Abu Talib Chu Abu sebenarnya ada dua nama. Satu nama Muslim, satu nama asal. So dua campur sekali. Okey, sebenar nama saya Abu Talib Chu bin Abdullah. Saya memeluk agama Islam, kembali ke agama Islam dah 7 tahun. So kembali ke agama Islam di negeri selatan. Saya sekarang masih belum kahwin lah. So promote sikit lah. Okay. Tentang bagaimana kembali ke Islam. Kalau saya ceritakan cerita saya berkata kebanyakan mualaf saudara baru. Ceritanya saya berkata lebih kurang sama lah. Okey, pergi balik tu macam tu. Mungkin kerana perempuan, kerana sesuatu, lepas tu kembali ke Islam. Tetapi saya ambil hari ini satu peluang nak kongsikan satu hadis yang cukup menarik. Sebab menarik dia berlaku di zaman Nabi. Hadis ini diriwayat dari Imam Muslim, beriwayatkan daripada Ibnu Abbas bahawa suatu ketika Dikmat laki-laki dari Bani Syanwa, okey, tiba di Makkah. Nikmat dikenali mahir meruqyah sebab dia ahli sihir lah, dia bomo lah, kita kata zaman sekarang panggil bomo. Okey, dia dikenali mahir meruqyah penyakit yang disebabkan oleh hembusan angin. Hembusan angin ni hadis yang hembusan angin ni hasutan jin. Okey. So dalam hadis ini dikatakan bahawa lalu dia mendengar beberapa penduduk Mekah yang bodoh berkata, sesungguhnya Muhammad adalah orang gila. Muhammad ni Nabi ya, Rasulullah. Dimak pun berkata, seandainya aku melihat Muhammad, pasti Tuhan akan menyembuhkannya melalui kedua tanganku. Dia begitu yakin
bahawa dia boleh sembuhkan Nabi Muhammad. Perawi merajukkan, lalu Dikmat bertemu dengan Rasulullah. Wahai Muhammad, sesungguhnya aku dapat meruqyah penyakit disebabkan oleh angin ini, dan sesungguhnya Tuhan akan menyembuhkan siapa saja yang dikehendakinya melalui kedua tanganku. Maka maukah engkau aku sembuhkan? Lalu Rasulullah membalas, kalau hadis ini nak baca bahasa Arab nak tunggu mungkin lagi 2 minggu. So saya terus terjemah bahasa Melayu lah. Sesungguhnya segala puji hanya milik Allah. Kami memujinya dan memohon pertolongan kepadanya. Barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya. Dan barang siapa disesatkan Allah, maka tidak ada yang dapat memberinya petunjuk. Aku bersaksi bahawa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah semata. Tidak ada sekutu baginya, dan bahawa Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Amma ba'du. Kemudian Dikmat berkata, ulangilah kalimah-kalimahmu tadi untukku. Dikmat suruh Muhammad, suruh Nabi, suruh Rasulullah ulangkan apa yang tadi Rasulullah sampai kepadanya. Dan beliau pun mengulangi sebanyak 3 kali. Lalu Dikmat berkata, sungguh aku pernah mendengar perkataan para dukun, para tukang sihir dan para pensyair. Namun aku tidak pernah mendengar seperti kalimat-kalimatmu itu. Sungguh kalimat-kalimat itu sampai ke dasar lautan, sampai ke dalam hati dia. Lantas Dikmat berkata, berikanlah tanganmu, aku berbaiat kepadamu untuk menganut agama Islam. Maka Dikmat pun berbaiat kepada beliau. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati daripada Allah Subhanahu Wa Taala, seorang bomoh ahli sihir dengan berapa ayat disampaikan daripada Rasulullah. Lepas tu dia kembali kepada Islam. Makna apa? Tak kisahlah saya, Talib ataupun Muhammad ataupun adalah kawan-kawan, mungkin satu hari insya-Allah YB kita camingkan, betul okey, insya-Allah hidayah Allah. Tak kisahlah kata, mungkin seseorang kata sebab saya kahwin dengan perempuan ni, perempuan ni orang Muslim, sebab saya dengar azan, sebab saya dengar cerita daripada hadis, sebab saya kenal dengan saya kawan seorang Melayu yang bagi tahu ke apa, tidak dapat lari daripada hidayah Allah. Bomoh hari ini, kalau kata tuan-tuan dan puan-puan pergi mana satu kampung, kalau kampung itu tak ada bomoh, mungkin polis tak ada lah, tetapi di lain tempat saya tak pastilah. Kampung itu kalau kata tak ada bomoh, kampung itu ada masalah. Sebab saya pernah tanya, kenapa pula di negeri selatan, saya tak mau sebut lah negeri apa, nanti terasa pula. Setiap kampung saya pergi, kawan saya dia akan bagi tahu, ini rumah siapa-siapa, ini rumah siapa-siapa. Mereka kuat ubat. Saya ingat kuat ubat tradisional, bukan. Kuat ubat dia mesti kuat ubat dengan potong limau. Potong limau dia akan cakap dengan kiri ke kanan ke, apa yang dia cakap kita tak dengar, tapi apa yang dia cakap dia sendiri faham lah. Itu panggil lah kuat ubat lah. Setiap kampung yang kita pergi atau setiap taman
Mesti ada orang macam ni. No demand, no supply. You yang minta, saya buatlah. Senang. Kalau kata hari ini, tuan-tuan dan puan-puan, suruh nasihat pergi mendakwa seorang bomong, yakin. Keyakinan itu. Kenapa? Sebab ayat Allah, hidayah Allah. Hari ini pintu YB saya ketuk mungkin tak buka. Satu hari tak tahu bila Allah nak bagi hidayah. Mungkin antara satu di sini, satu ayat saja, insya-Allah dia jadikan seorang muslim. Kita doakan. Dan satu, bukankah agama Islam agama yang terindah, agama yang paling cantik kalau banding dengan agama yang lain? Sebab saya pernah melalui, saya pernah compare. Dan agama Islam paling senang, tak ada patung, tak ada tangkai, tak ada cermin, tak ada kertas, tak ada lidah buaya, tak ada tumbuhan-tumbuhan. Okey, tak payah kata bila tidur nak letak jarum di tepi wallet, toyo tak curi ke, nak belah ikan puju ke, tak payah. Tak payah, senang. You nak belah ayam di rumah pun tak kisah. Tapi bagi agama Islam, bagi saya, melalui agama yang paling cantik, paling mudah, paling indah. Kalau banding dengan mana-mana satu agama yang you boleh sebut, yang saya pernah melalui, agama Islam paling bagus. Kecuali sini ada siapa yang tak setuju. Tetapi sebelum kalau you tak setuju, you mesti nak fikir, boleh tak you keluar daripada masjid ini kalau you tak setuju. Terima kasih. Terima kasih ucapan Encik Tariq atas perasaan yang disebutkan. Umur berapa tadi umur? 39 untuk promosi ya. Hidayah milik Allah itulah yang disampaikan oleh Encik Tariq. Ada yang mencari, ada yang terjumpa, ada yang diketuk. Dan pastinya last sekali hidayah itu milik Allah. Seterusnya kita terus kepada panel yang kedua. Soalannya macam lebih kurang, tapi mungkin pengalaman, katanya pengalaman Encik Muhammad berbeza sedikit dengan Encik Tariq. Jadi Encik Muhammad telah menerima Islam sebagai adin, sebagai cara hidup. Jadi ada sesuatu yang tidak kena sebelum ni kah? Ataupun ada sebab tertentu yang menyebabkan Encik Muhammad sendiri bertukar kepada Islam? Dan mungkin boleh kenalkan ini juga sikit kalau tak promosikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati dan mereka, terima kasih, syukur kerana dapat berbuat satu perkongsian hari ini. Sebelum saya mula, saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Gerald Chin Waiyong. Umur saya 35 tahun, sudah berkahwin, rumah orang Perlis, alhamdulillah. Saya berasal daripada Kuala Lumpur. Saya dah peluk Islam lebih kurang 8 tahun, pada tahun 2007 ya. Dan jika ditanya kenapa ataupun bagaimana saya memilih Islam sebagai cara hidup, boleh saya katakan yang saya dah pilih Islam 10 tahun sebelum saya peluk Islam. Jadi apa nak cerita ni, macam mana yang boleh jadi memilih Islam lama sebelum. Jadi berbagai faktor yang mendorong saya untuk akhirnya memeluk Islam.
Tetapi saya nak cerita yang faktor yang paling utama, faktor yang paling awal yang yang mendorong saya membuat keputusan untuk peluk Islam ataupun memilih Islam. Jadi waktu tu saya ni waktu remaja, ya. Daripada saya kecil dulu, saya mencari Tuhan. Looking for God, seeking for God. Okay, where is God? Okay. Jadi soalan ni tidak biasa dijawab oleh mana-mana individu lah, kan. Sebab soal ketuhanan ada, saya rasa selalu ada biasness. Kalau yang Kristian akan kata yang dia punya betul, yang kata apa Hindu akan kata dia punya betul. Jadi saya waktu remaja lepas form 5, saya lancarkan satu operasi yang dianggotai oleh saya seorang diri, iaitu saya nak pergi semua rumah agama nak cari Tuhan, ya. Jadi bermula dengan Kristian, okey, masuk gereja dulu. Kemudian beralih kepada tokong Cina, tokong Buddha, tokong Hindu pun saya masuk. Siap sekali lah, the package lah, dengan Taipusan semua saya ikut, kan. Semata-mata nak cari ataupun nak tahu di mana duduknya Tuhan, mana letaknya Tuhan. Jadi habis semua tu, okey, semua tokong habis, gereja habis, saya buat satu kesimpulan. Kata Tuhan tak duduk tak tempat-tempat ini. Sebabnya berhala. Saya tak tahu, tetapi alhamdulillah fitrah saya ni, saya tak boleh terima tagut. Patung berhala saya tak boleh. Itu fitrah saya. Dan kata kalau saya masuk satu tempat ibadat tu, dia kata itulah Tuhan yang duduk atas meja tu, saya tak boleh terima, saya tolak. Jadi dah cari semua, saya kata Tuhan tak ada duduk tempat-tempat macam ni. Jadi di mana? Tinggal lagi apa? Islam, kan? Masjid. Tapi waktu tu seperti mana yang saya faham, masjid ataupun agama Islam is not welcoming. Tidak apa orang kata, satu benda yang sensitif. Saya bagi contoh. Semasa saya di sekolah rendah, saya terlalu kawasan surau. Saya dimarahi, ya, rakan-rakan, ya, kata awak ni bukan Islam, jangan lalu kat sini, kawasan semen ni, keluar sikit. Something wrong with me, kan? Ya, saya ni kotor, kan? Itu yang bermain dalam fikiran waktu tu. Selepas itu waktu di sekolah rendah juga, ada seorang rakan ni, orang lain, doktor saya. Setiap kali waktu pendidikan Islam, dia akan bawa buku teks Islam dia keluar. Apabila mana saya sentuh buku tu, dia akan nangis, dia akan cium balik buku tu, kan? So bagi saya rasa macam this is a very reserved, sangat reserved agama Islam ni, sangat eksklusif. Jadi takut saya nak dekati. Tapi nak tahu juga. So apa saya buat? Saya fikir, kalau saya nak masuk masjid secara undercover, mana waktu terbaik? Waktu solat Jumaat lah, ramai. Bila ramai tu, saya pinjam kawan saya punya baju Melayu, tumpuk, kan. Undercover saya masuk masjid ramai-ramai. Saya target seorang, saya ikut dia. Dia wuduk tangan, saya wuduk tangan. Dia basuh muka, saya basuh muka. Basuh kaki, saya basuh kaki, kan. Lepas tu dia ambil tempat, saya ambil tempat sebelah dia. Dia duduk, saya duduk. Tiba time solat, dia bangun solat, saya pun solat lah, kan. Yang saya nampak, yang indah, ya, waktu tu ibadah ataupun ritual sangat seragam, sangat cantik. Tiada apa kata berhala, ya. Yang ada cuma tulisan Arab. Yang tu waktu tu saya tak tahu apa, mungkin welcome ke apa. Lah ni tahulah Allah Muhammad, kan. Jadi start waktu tu saya kata, kalaulah ada satu agama yang paling dekat dengan Tuhan, iaitu agama Islam.
Dan insyaAllah, saya tak kata insyaAllah waktu tu, saya kata one day I will become Muslim, but not now. Because I want to enjoy first. Nak enjoy dulu, kan? Sebab saya tahu agama Islam ni strict. Agama Islam ni very professional religion. Sangat professional, sangat seragam dan sangat cantik. Ya. So lepas daripada tu 10 tahun kemudian, akhirnya saya sampai di satu persimpangan dalam hidup di mana saya kata ataupun bila hidayah tu datang, saya kata inilah waktu dia, kan? Saya mau ke tak mau ke, suka ke tak suka, inilah waktu dia. Jadi lebih kurang cerita saya macam mana saya memilih Islam dan seterusnya boleh masuk. Terima kasih. Terima kasih Cik Muhammad. Alhamdulillah, syukur kepada Allah. 8 tahun sebelum kita sambung pengumuman minta kerjasama pemilik kenderaan RK7800 minta buat perjalanan dan menghalang dari ke blok. Terima kasih. Okey, untuk pusingan seterusnya kita kembali kepada panel yang pertama. Nampak tu takut je tu balik. Alright. Sabda Nabi SAW, aku telah tinggalkan kalian dengan dua perkara. Jika kau berpegang teguh dengan dua perkara ni, kalian akan selamat. Benda itu adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Jadi untuk pusingan kedua ni, soalan kepada Encik Talib adalah setelah memilih jalan Islam dan memeluk agama Islam, melafazkan syahadah dan sebagainya, jadi apakah yang membuatkan Encik Talib sendiri memilih manhaj Ahlussunnah wal Jamaah itu sendiri? Jadi kita nak tahu mungkin ada cerita seperti itu ataupun pengalaman yang tertentu dan sebab-sebabnya kenapa sunnah itu dipilih. Soalan ni sebenarnya saya pernah tanya dengan sama kawan. Dan sama kawan dia tanya saya balik kan. Sebab saya sekarang saya tinggal di Bukit Berdajam, Mengkuang. Dr. Asri, Dr. Mazhar, rumah dia adalah tiang tu, jarak dia. Rumah yang saya tinggal adalah ayah Dr. Asri. Kawan saya tanya, saya pilih sunnah Rasulullah. Dia kata, hang ada peluang tak di depan Dr. Asri nyanyi Yahanana? Saya kata, hang nak cari pasar. Dia kata, tak ada pilihan lah. Dia tak boleh nyanyi. Nyanyi pun tak ada orang dengar. Lepas tu, hang berani tak masa Dr. Asri buat kuliah di IQ, Dewan dia, berani tak you stop Dr. Asri? Stop. Dia mesti tanya, kenapa? Nabi mai sebelah saya. Nak confirm hadis tu sahih ke? Dhaif. Dia, kawan saya tanya, berani tak dia buat macam tu? Saya kata, kubur dekat dia. Dia kata, hang tak ada dapat berkurau lah. Hang tak ada dapat nak buat Yahanana ke Kacida ke Geng Syiah, jangan cakap lagi lah. Okay, dia bergurau dengan saya macam tu. Tapi Alhamdulillah, sebenarnya kembali ke Islam 7 tahun dalam keadaan dekat 5 tahun keadaan grey area, taklid, ikut-ikutan, ikut orang yang asal Islam, bid'ah, khurafat, syirik. Benda ni tak pernah tak buat. Sebab kenapa? Sebab masa itu saya kan bandingkan agama Islam dengan agama Buddha
apa bezanya. Akhirnya dia akan jadi sebenarnya tak banyak beza. Cermin yang biasa orang Cina gantung punya kertas itu, okey, mereka tak gantung cermin lah, mereka tak gantung kertas lah, tetapi mereka gantung lidah buaya, sejenis tumbuhan. Saya bila lama kelamaan bila ikan puyuh macam ni, macam tu, dalam keadaan 4 tahun lebih, dekat 5 tahun itu, saya ada satu soalan. Bukankah agama Islam tidak sama dengan agama yang lain? Yang saya tahu sebab mereka yang bagi tahu. Tetapi kenapa pula yang sekarang yang saya ikut punya tidak beza dengan agama yang lain? Sini satu question mark yang sangat besar bagi saya. Sampai satu keadaan saya ikut golongan ini, saya keluarkan daripada golongan ini, saya akan saya lihat, saya keluar daripada, saya berkata keluar daripada bulatan itu, supaya saya nak tahu apa yang saya buat ini benar atau tak benar. Sebab selama ini saya tak nampak apa perbezaannya dengan agama Buddha, agama Hindu. Sebab saya sangat kuat agama Buddha. Saya sampai satu tahap ajar mak saya macam mana sembahyang. Kertas itu dia bakar dengan cara macam mana, colok itu pakai colok apa, tahap macam tu. Dan bila saya kembali ke Islam, keluarga saya memang tak boleh terima. Mereka hanya terima satu keadaan saja, anak saya kena sihir. Itu aja. Sebab satu, abang saya pernah bagi tahu dengan saya, you boleh masuk mana satu agama kecuali Islam. Dan saya pula, kecuali Islam, mana-mana satu agama saya pun tak mau. Dan mungkin masa itu adalah sedikit muda lah, okey, ada sedikit muda. Saya buat keputusan masuk Islam. Terus pergi tukar IC, dapat IC, bawa balik, tunjuk kepada ahli keluarga saya. Sebab kenapa? Orang tak boleh buat apa. You gunting IC saya, nama memang Abu Talib Chu bin Abdullah, agama memang Islam. So masa itu keluarga saya memang boleh kata dalam keadaan pulang. Tak halau, tapi pulang. Nak cakap tentang agama, tak payahlah. Nak makan di rumah susah, memang susah. Sebab kenapa? Ini tak boleh makan, itu nak sembelih, itu nak, ini nak, itu nak, semua nak halal. Tapi nak buat macam mana? Tak apa, saya kata. So bila dalam keadaan yang kali pertama dipulau daripada keluarga, tapi alhamdulillah masa itu pindah ke Perlis, dan saya lepas dekat 5 tahun saya baru dengar perkataan sunnah. Orang Perlis pergi mana? Sunnah. Saya ahli sunnah, saya orang sunnah. Saya pun ingat, hang sunnah dari mana? Apa yang sunnah? Keluar pintu sunnah, masuk pintu pun sunnah. Tapi saya tak tahu apa itu sunnah. Dan alhamdulillah, saya dapat dari sana tadi yang dari keadaan yang Islam tapi tak dalam keadaan Islam. Yang sekarang pula masuk golongan sunnah ni, dia pun ada berapa step tu. Orang yang mengaku sunnah, nampak dia sebenarnya dia sunnah tak sunnah. So belajar daripada sana. Dan lepas tu saya kena satu persatuan Al-Islam. Saya belajar di sana. Ustaz di sana
Dia satu aja. Dia memang pam dengan saya dengan tauhid. Memang dia sumpah lah berapa banyak yang saya boleh. Sebab hari ini you nampak saiz macam tu, jangan salah saya. Saya kena sumbak punya. Dan Alhamdulillah, lepas tu saya pindah pergi ke Bukit Medajang, tinggal di IQ. Kali kedua di Pulau. Sini kena nama sunat, sana kena Wahabi. Sebab saya kunut tak angkat tangan sahaja. Wahabi bagi saya satu nama yang cukup baru. Itu tak apa. Tapi depan pula dia tambah lagi satu, Cina Wahabi. Saya pula pergi tanya, apa itu Cina Wahabi? Sebab masa itu saya tak tahu apa itu Wahabi. So mereka pun pelik, mana datang ni Cina Wahabi? Kali kedua dikena pulau. Tapi Alhamdulillah, yang pulau saya bukan orang sunat. Yang pulau saya yang tak nak ikut sunat. So sampai sekarang dekat setahun lebih di IQ Tuhan Kebajikan Al-Qaim. Dan Alhamdulillah ikut dengan kawan saya mengaji tentang sunat. So saya hanya apa yang saya boleh kongsikan tentang orang yang ingat kadang sekumpulan yang kecil takut apa? Takut digenap pulang, takut ini, takut itu. Di kalangan saya banyak contoh, saya berkata lagi menakutkan. Tetapi bila mereka menghadapi dengan tawakal, mereka bukan gantung kepada sesiapa, tetapi mereka betul-betul pengalaman bagi saya, mereka betul-betul bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang itu saya cukup respect. Dan kalau kata di sini masih dalam keadaan nak pilih sunnah manhaj ahli sunnah wal jamaah, welcome. Sebab kenapa? Sama-sama dikenal pula. Wallahu a'lam. Terima kasih Alik. Jadi daripada apa yang Cik Alik cakap tadi, sifat mencari dan sifat berani tu Cik Alik, dan tak takut kena label tu turut menjadi penyumbang kepada perjuangan Cik Alik sendiri. Okey, terima kasih. Seterusnya kita ke panel kembali kepada panel yang kedua. Encik Muhammad, sedang berbagai mazhab yang diikuti di seluruh dunia sekarang ni, yang mana dengan mazhab berempatnya yang paling popular, dan kewujudan berbagai jenis tarikat di sekeliling kita, di negara kita ni. Bagaimana Encik Muhammad sendiri lakukan atau apa yang Encik Muhammad buat supaya yang merasakan diri Encik Muhammad dapat kekal dan tidak terpengaruh dengan pendapat-pendapat yang lain, jadi supaya Encik Muhammad kekal dalam manhaj sunnah wal jamaah. Sebelum jawab soalan tu, saya nak cerita sikit lah pengalamannya. Waktu saya baru masuk Islam, dah bergelar Muslim, alhamdulillah. Jadi diingatkan semua orang Islam sama, satu mazhab, satu manhaj, satu akidah. Bila masuk-masuk tu tampak tidak, jawapan berbeza-beza bila saya nak belajar atau bila saya bertanya. Kepada orang ni jawabnya lain, kepada orang ni jawabnya lain. Lepas tu ada geng ni, ada geng tu, kan? Geng apa ni, kopiah tajam, geng kopiah tinggi, geng kopiah lepek, kan? Jadi waktu tu saya pun tak tahu apa diri saya. Dekat Jabatan Agama tak ada nak tik mana pun, kan? Masuk mana pun. So
Yang paling rapat waktu itu adalah seorang kawan saya. Dia orang sufi. Dia tak ajak, tapi saya rasa, saya kata boleh tak saya datang tengok, nak survey lah. Kata lepas mencari Tuhan, mencari agama, kena mencari mazhab lah, kan? Apa jadi saya ikut dia pergi dia punya apa kata dia panggil zawiyah, kan? Tempat dia berzikir. Kata zikir tu bagus lah, kita ingat pada Tuhan, kan? Jadi pergi sana, apa yang saya nampak, terus terang saya cakap, memang syok, kan? Lompat-lompat, tepuk-tepuk, menyanyi-nyanyi, goyang-goyang, tendang. Saya ni saya peminat rock, kan? Saya pemain drum. Jadi semua memang kenalah dengan taste saya. Cuma saya tak terima dia sebagai ibadah. Saya kata ni hiburan. Okey. Ibadah benda lain. Dia macam yang saya tengok kat masjid hari itu ibadah. Yang ni entertainment, konsert. Okey. Saya dari time tu saya tahu bezakan. Jadi lepas tu saya juga berkesempatan jugalah jumpa dengan seorang talk syekh yang masyhur yang difatwa sesat oleh JAKIM, ya. Tapi tu biasa keluar masuk lagi Malaysia, kan. Jadi bila saya jumpa dia, saya tengok orang pengikut dia sangat sayang pada dia, cium kaki, kan. Cium kaki apa, saya juga nampak dengan mata saya sendiri. Dia keluarkan gula-gula daripada poket, dia campak, kan. Dia campak yang orang ramai ni berebut-rebut nak ambil gula-gula yang dalam tanah ni, dia rebut. Dan yang berebut ni bukan calang-calang orang, golongan ahli perniagaan, profesional, kan. Orang-orang yang duduk di Damansara lah, kan. So saya tanya, kenapa? Apa pada gula ni, ada apa? Dia kata ni bakar. Ni saya makan, ni saya simpan kat anak saya, boleh pandai. Oh, macam tu dia straight away. Waktu tu saya zoom balik ke Tokong Gudang. Saya teringat waktu saya duduk hari Wesak. Saya duduk di depan Tok Sami. Tok Sami datang daripada siang. Dia ada air, dia ada macam apa, daun-daun dia. Dia renjis. Ambil berkat, ya. Ambil berkat, dia bagi keberkatan orang. Jadi itu pun saya tak boleh terima lah juga benda macam tu. So akhirnya confused. Tengok, first mazhab yang ataupun manhaj ataupun golongan yang saya nak cari ni dah jadi keliru. Jadi saya pergi cari buku lah. Saya pergi kedai buku, saya cari buku. Terjumpa buku Sufism in the Light of the Quran and Sunnah. Sufi menurut perspektif Quran dan Sunnah. Saya beli, saya baca. Saya baca bukan sekali, 2-3 kali. Ya. Buku tu amat bagus. Dia keluar segala dalil, nas, hujah daripada Quran dan Sunnah dan membongkar kesesatan Sufi. Ya. Jadi saya terima bagus. Sebabnya cukup uniform apabila dibentangkan segala dalil. Ya. Bila dalil saya boleh terima, bila ayat Quran saya boleh terima, bila hadis saya boleh terima. Ya. So saya kata macam ni bagus, buku macam ni bagus. Siapa tulis? Siapa penulis? Ya. Siapa golongan mana yang menulis buku macam ni? Lepas tu saya cek ni golongan Wahabi dekat Saudi tu. Oh macam tu. Saya nak jadi Wahabi lah, kan? Jadi Wahabi. Bila orang tanya saya, Muhammad ni Islam apa? Saya kata saya Wahabi, kan? Tapi bukankah Wahabi pun sesat, kan? Ada di fatwa sesat satu ketika tu, kan? Kata tak apalah, itu pilihan saya lah. Jadi selepas itu saya sempat jugalah bermusafir ke Mesir untuk selama 5 bulan, ya. Sempat juga duduk dengan jemaah Salafi di sebuah masjid di kampungan di Mesir,
Jadi di situ saya belajar baca, belajar tauhid dan sebagainya. Bila asas dah kuat, baru saya balik ke Malaysia. Sekembali ke Malaysia, alhamdulillah asas dah teguh. Tak senang orang nak apa kata nak menyesatkan kita, menyimpang kita daripada jalan yang lurus lah, kan? Jadi yang saya yakin betul-betul dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, terlalu banyak dalil, nas, hujah, hadis, ya. Sebagai contoh, fa'alaikum bisunnah, ya. Dan umat Islam berpecah kepada 73 golongan, ya. 73 firqah, ya. Mana satu saja yang selamat, firqah najiyah, dan makinya tak selamat, ya. Jadi siapakah golongan itu? Al-Jamaah. Walaupun kamu seorang. Nah, jadi pada waktu itu pun memang saya rasa seorang di Malaysia. Sekembali ke Malaysia memang saya rasa seorang. Jadi selepas tu ya saya saya dapat tahu tentang Perlis, perlembagaan Perlis, Ahlus Sunnah di Perlis, alhamdulillah. Dan ini saya bersama orang-orang yang sama jenis seperti saya. Alhamdulillah. Terima kasih saudara Muhammad Rawi. Kita ada sedikit masa lagi kita terus ke pusingan yang terakhir. Semuanya semua orang yang beriman itu ada ujian masing-masing, dan tidaklah lebih ujian masing-masing itu lebih daripada Nabi dan Rasul. Dan sebagai saudara baru, ujiannya juga berbagai. Dan jadi kita nak minta pendapat. Jadi soalan terakhirlah untuk Encik Talib. Jadi daripada pengalaman dan pengetahuan Encik Talib sendiri, jadi kita nak minta saranan daripada Encik Talib sekiranya ada saudara baru yang baru memilih Islam ataupun yang belum memilih Islam. Bagaimana ataupun apakah pesanan daripada Encik Talib sendiri supaya mereka ni dapat memilih sunnah wal jamaah ni dan kekal di jalan yang benar. Dipersilakan. Welcome golongan Wahabi. Okey, bergurau kan. Soalan yang terakhir, tak semestinya lain kali ada peluang kata duduk di sini lagi. Walaupun dah 2.30. Tadi start lewat ya. Tak 10 minit itu jam you. Saya punya 20 minit. Hormat sikit. Okey. Ada satu perkataan biar sentiasa kita gunakan, muallaf. Okey, muallaf ini kalau cari kamus dengan bahasa Arab, asal dia al-lafaz. Satu sambung dengan satu. Kalau kata mi, mani, muallaf, okey, ada orang yang baru dilunakan, ada dijinakkan hatinya terhadap Islam. Okay? Orang yang lembut dengan Islam. Sini ada satu bagi kita. Bapa lembut, tunggu okey. Lagi satu, muallaf ni belum Islam ni. Dia ada dilembut dengan Islam, dijinakkan, sambung dengan Islam. Yang kami ni mukallaf. Mukallaf adalah satu orang diberi satu urusan. Dia menanggung urusan itu dengan suatu beratan, kesusahan. Iaitu satu tanggungjawab taklif yang besar. Satu tanggungjawab terhadap Islam adalah 2 kalimah syahadat. So sepatutnya kita orang Muslim
mukallaf yang muallaf, yang ada tanggungjawab dengan 2 kalimah syahadat, lembut dengan Islam. So biasa kalau kata baru kembali ke Islam ke, dah 10 tahun kembali ke Islam ke, dia sentiasa dipanggil dengan muallaf ataupun saudara baru. Saya pernah tanya soalan ini dengan Syekh Husinji. Saya kata, Syekh, macam mana orang panggil Syekh saudara baru? Dan Syekh Husinji dia akan jawab, Alhamdulillah, sentiasa baru, tak pernah lama. Saya kata, jawapan itu bagus kan? So, dia nak panggil saudara baru kan? Jangan kata saudara lama, tak apa, sentiasa baru kan? Saya nak kongsikan satu hadis. Nabi membandingkan antara orang yang menginginkan kehidupan akhirat dan orang yang hanya menginginkan kehidupan dunia. Hadis ini sebenarnya saya dah lama saya nak cari, sebab tentang hadis saya bukan faham sangat. Okay. Imam Al-Tirmizi meriwayatkan daripada Anas. Dia berkata bahawa Rasulullah bersabda, barang siapa yang menjadikan akhirat sebagai tujuannya, Allah jadikan rasa berkecukupan di dalam hatinya. Dia satukan urusannya yang berserakan, dan dunia akan mendatanginya dalam keadaan tunduk kepadanya. Sementara barang siapa yang menjadikan dunia sebagai tujuannya, Allah jadikan kefakiran di hadapan kedua matanya. Dia cerai-beraikan urusan-urusannya yang berserakan, dan dia tidak akan didatangi dunia kecuali sekadar apa yang telah ditetapkan baginya. Dalam hadis ini Nabi membandingkan antara apa yang diperoleh orang yang menghendaki akhirat dan apa yang akan menjadi akibat bagi pencipta dunia dengan akhirat. So saya berkata, bila saya tanya dengan Ustaz, hadis ini sebenarnya hadis yang ramai orang yang tahu. Saya dikecualikan. So sekarang baru saya tahu. So saya tak payah kata jelaskan. Tapi pesanan saya nak nasihatkan kepada, kalau kata saudara baru, muallaf, kalau kata nak taksub ilmu, bukan guru. Taksub dengan Al-Quran, taksub dengan hadis yang sahih, apa? Guru jangan. Sebab akhlak yang sempurna Rasulullah. Manusia yang di sekarang punya tak ada. Sebab saya pernah melalui masa itu nak cari seorang sebagai satu contoh akhlak macam mana. Saya kata saya takkan ambil daripada agama Buddha letak di dalam agama Islam, supaya saya nak clear, saya nak buangkan semua, nak mula dengan baru. So kalau kata nak taksub dengan ilmu, tak apa, tapi jangan untuk guru, jangan kepada sesiapa mana satu manusia. Nak taksub dengan akhlak Rasulullah, sahabat-sahabat Rasulullah. Ini yang nasihat saya. Yang kedua, bagi tak bagi, memang nak cakap. Sebab kalau tak cakap, tak tahu bila nak ada peluang nak cakap. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saya tak point dengan orang, saya point dengan perkara yang apa yang berlaku sekarang. Nasihatkan kepada orang yang
nak kembali ke jalan Allah. Golongan yang mana satu kita nak pilih, tak bergaul dengan mereka, yang membimbing kita ke jalan Allah di akhirat nanti di sisi Allah, insya-Allah. Tetapi yang apa yang berlaku sekarang punya yang kita nampak, saya rasa saya nak tunjuk satu benda ni, saya boleh bagi saya sangat serius. Sebab kenapa? Pernah tengok capa. Capa Nabi. Besar. Yang benda ni apabila berlaku di dalam Facebook, di dalam masyarakat Malaysia, saya terkejut. Saya cukup terkejut sebab kenapa? Benda yang macam ni hanya boleh berlaku dalam agama bukan Islam. Tapi confirm 100% takkan dan tak boleh berlaku dalam agama Islam. Saya tak kisah dia capa ke dia apa ke, tetapi apa yang dia bagi tahu dengan masyarakat sekarang, masyarakat rakyat Malaysia, tak kisahlah di Malaysia, di luar Malaysia, barang ini kalau katalah dipakai keychain dia ke, yang letak di bahu ni, selembang ke, kopiah ke, tak kisahlah capa itu. Dan tujuan capa itu apa? Yang saya tahu betul-betul dari kecil sampai umur sekarang, saya hanya tahu satu aja. Capa kasut, slipper, kiri untuk kaki kiri lah, kanan untuk kaki kanan lah. Ada tak tuan-tuan dan puan-puan, okey, ibu bapa anda suruh yang pakai kaki slipper ke kanan, kaki ke kiri slipper kiri, slipper kanan, kaki kanan slipper kiri? Tak ada. Kalau you nak pakai, kalau kata, sebab ada satu syekh, saya panggil syekh, saya hormat dia. Sebab apa? Dia hamba Allah. Tetapi tak bolehlah dia banding dengan kata hang ni sibuk buat apa. Logo Petronas, logo Shell, logo Maybank, logo saja. Capa satu logo. Hang ni semua kecoh betul. Orang pakai capa pun tak boleh. Dan saya nak bagi tahu dengan share logo Petronas, logo ada kaitan dengan agama. Logo Maybank, Harimau, ada kaitan dengan agama. Takkan barang ni nak saya ajar saudara baru lah, takkan nak ajar satu daripada dah berapa umur, setengah kaki pun dah masuk tanah lah, lagi saya nak ajar benda ni lah, takkan kot. Tapi tak apa lagi. Tapi kenapa pula you nak letak kata capa ni bukan kata betul-betul daripada asal slipper Nabi, kalau satu pasang aja. Dan ini foto stack dengan kertas, kiri ada function dia, kanan ada function dia. Dan kalau kata letak di rumah, suami isteri tak gaduh, pencuri tak masuk, sentiasa dilindung, tetapi jangan pula dia kena diragut. Ini saya pun tak apa. Tetapi satu saya message saya nak bagi tahu dengan semua. Dua kalimah syahadat. Kita mentauhidkan Allah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Satu aja, mentauhidkan Allah. Cara macam mana? Sunnah, cara sahabat Nabi, cara Rasulullah. Betul tak? Kalau ada silap boleh bagi tahu. Yang sekarang you gunakan nama Nabi, syirikkan Allah.
Mana saya boleh terima? Betul? You nak gunakan Nike ke Adidas ke, you nak letak di sana. Saya tak. Saya betul-betul saya tak kisah. You nak hadiahkan saya, tak apa. You nak suruh saya pergi beli, minta maaf, tak cukup wang. Tetapi bila you gunakan, you heretkan nama Rasulullah, pergi mensyirikkan Allah, minta maaf. Betul-betul minta maaf. Saya tak ada kata nak salahkan masyarakat pergi support benda barang macam ni. Tapi saya kesian dengan mereka, sebab mereka tak dapat hidayah. Siapa yang bagi tahu dengan mereka? Siapa yang nasihat dengan mereka? Di dalam Facebook saya berkata, ramai orang yang nasihat, sampai tegur, sampai marah, tak terima. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati daripada Allah Subhanahu Wa Taala, orang ini kalau banding dengan orang yang sebarkan hadis palsu, orang yang sebarkan hadis palsu, kita panggil, kita marah, okey, kita bagi gelaran dajjal, betul. Okey, orang Penang biasa dengan dajjal. Kalau ikut satu hari 17 kali baca Fatihah, 17 rakaat. Tak pernah solat sunat, satu hari 17 rakaat. Satu tahun 365 hari, 6,205 kali Fatihah kita baca. Tambah lagi 4 rakaat, 2 rakaat hari haji, 2 rakaat hari raya. 6,209 kali Fatihah kita baca. Kalau pakcik semua di sini, katalah ada abang adik umur start daripada betul-betul start daripada umur 7 barulah kata baca Fatihah. Sekarang umur 28 dah baca Fatihah 21 tahun. Berapa kali? 130,389 kali. Sebab satu keychain saja, sebab satu campa yang letak di dalam rumah, letak di kereta, Fatihah hang mampus. Ia kana wudu wa ia kana stai. Hang baca betul 130,000, bukan 13 kali. Berapa kali? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tayat Allah, tayat akhir. Sebab satu keychain, sebab satu campak, habis. Saya tak kasihan. Saya berapa susah melalui keadaan 7 tahun ini. Dipulau, dimaki, dihina, difitnah. Sebab kenapa? Sebab ada tertentu. Tak angkat tangan, kunut pun kena. Kenduri arwah saya tak pergi. Saya motor tak nak petrol. Hang jangan salah saya. Dia hantam lagi Cina Wahabi. Apa saja hantam. Saya tak kisah. Tetapi saya kesian dengan golongan ini. Sebab satu capa, satu logo yang bukan asal daripada Rasulullah. Kalau dia dapat satu pasang yang original, saya tak berani cakap apa. Tapi ini bukan satu kertas, satu keychain, satu slipper. Dan begitu senang syirik orang, syirik. Begitu senang saja. Dan saya pula begitu susah nak tauhidkan Allah. Ambil masa berapa lama? Sekarang masih belajar tauhid. Kalau kata tuan-tuan dan puan-puan, adalah kawan-kawan
yang ada yang percaya dalam golongan macam ni, nasihatkan mereka dan jagalah mualaf kita. Satu masjid, kalau tak salah baru seorang aja. Mualaf, jagalah. Bukan senang, betul bukan senang. Wabi, bila nak Islam? Betul. Tiap-tiap hari kalau tak payah ramai lah. 10 orang, tiap-tiap hari tanya, Wabi bila nak Islam? Jom, pejabat agama Islam. Jom, Dr. Asri, senang je. Kalau tak mau jom, on the spot lah. Saya pun boleh juga. Janji ucap 2 kalimah syahadat, sudah lah. Jangan jom potong. Dan aku yang sikit-sikit potong. So tadi yang saya kata, golongan ini di dalam masyarakat sebar dengan sangat cepat banding dengan mereka sangat luas, sangat besar, sangat ramai, dan mereka juga adalah saudara kita. Kalau kita tak sayang dia, takkan nak biarkan mereka macam tu. Dan kita pun takut juga satu hari keturunan kita dekat dengan mereka, diefekkan. Moga-moga Allah menghidayahkan kita semua. Wallahu ta'ala. Guru itu penting, guru itu wajib ada dan harus dihormati, tapi tak boleh kita taksub dengan guru. Betul lah, kita lihat. Alright, soalan terakhir, peluang terakhir untuk Encik Muhammad. Kita kembali kepada realiti lah. Dengan berdasarkan pemerhatian dan pengalaman Encik Muhammad sendiri, suasana di Negeri Perlis, pada pandangan Encik Muhammad, adakah yang sesuai untuk saudara-saudara baru bagi menjadi Islam dan seterusnya, lantas memilih sunnah wal jamaah kita ni sebagai jalan yang benar, jalan yang harus diikuti?